penduduk Mekah terus meminta tanda-tanda kebenaran, seolah-olah Al-Quran itu bukanlah mukjizat tanda kebenaran. Maka dengan izin Allah, Allah telah memperkenankan mukjizat yang mana Rasulullah SAW akan membelah bulan dengan tangan beliau. Rasulullah SAW melakukannya sehingga mereka dapat melihat bulan terbelah dua. Setiap belah berada di sebalik sebuah bukit, secara jelas dan nyata. Namun, penduduk musyrikin Mekah tetap ingkar sambil menyifatkan mata mereka tertipu dengan sihir atau silap mata dari Muhammad. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah. Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3. Beberapa bulan selepas tamatnya boikot, keadaan kesihatan Abu Talib merosot. Para pembekam musyrikin sekali lagi pergi bertemu Abu Talib dan meminta Muhammad menghentikan dakwah. Para musyrikin menawarkan mereka sanggup menerima apa sahaja permintaan Muhammad jika baginda sanggup memenuhi permintaan mereka. Kemudian Abu Talib memanggil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Wahai bapa saudaraku, aku hanya mahukan satu perkataan dan dengannya mereka akan menjadi raja di dunia ini." Abu Jahal yang berada di situ berkata, "Kamu hanya mahukan satu perkataan? Apa dia?" "Kami akan beri kamu 10 perkataan." Maka Rasulullah SAW meminta mereka menyebut La ilaha illallah dan tinggalkan sembahan berhala. Maka Abu Jahal bersama beberapa pembesar di situ mula bersorak sebagai tanda memperseluruhkan baginda. Mereka berkata, "Apakah kamu Muhammad mahu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Agama kamu benar-benar pelik." Al-Quran telah merakam keingkaran mereka. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata, "Orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan." Surah Sad ayat 4 hingga 5. Tidak lama kemudian, Abu Talib yang telah mencecah usia lingkungan 80 tahun berada di penghujung nyawanya. Rasulullah SAW amat sayangkan beliau kerana selama ini beliaulah yang telah memberi perlindungan dan sokongan kepada baginda. Ketika hampir meninggal dunia, Rasulullah SAW yang berada di sisi Abu Talib bersungguh-sungguh memujuk bapa saudaranya untuk memeluk Islam. "Wahai bapa saudaraku, aku hanya mahu satu perkataan darimu, iaitu La ilaha illallah, agar dapat aku membela-Mu di mahsyar nanti." Abu Jahal yang ada pada ketika itu berkata, "Wahai Abu Talib, adakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu?" Rasulullah SAW kata, "Katakanlah, bisikkanlah sahaja ke telingaku." Dan setiap kali Rasulullah SAW memujuk bapa saudaranya, Abu Jahal terus menyergah dan bertanya adakah Abu Talib akan meninggalkan agamanya. Dan akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Rasulullah SAW merasa amat sedih. Baginda mahu memohon keampunan bapa saudaranya itu, namun telah turun ayat yang berikut. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Namun dalam sepotong hadis, Rasulullah SAW menerangkan Abu Talib akan berada di neraka yang paling ringan siksaannya. Beberapa bulan kemudian,
Isteri baginda yang dikasihi pula, iaitu Khadijah, meninggal dunia. Ia merupakan tahun kesedihan, iaitu sekitar tahun 10 kenabian. Dalam mengenang isterinya tercinta, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Dia telah beriman kepadaku saat tidak ada manusia yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakanku. Dia mengeluarkan hartanya saat manusia tidak mahu mengeluarkannya. Dan Allah mengurniakan anak untukku darinya, sementara tidak dikurniakan kepadaku selain dari dia." Ini Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang paling banyak memberi sokongan kepada baginda. Dengan kematian Abu Talib, ia menyebabkan lebih sukar lagi bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terbuka. Kerana selama ini Abu Talib lah yang memberi perlindungan keselamatan kepadanya. Dahulu apabila Rasulullah SAW pulang ke rumah, akan ada isterinya tercinta menemani dan menghiburkan baginda. Kini apabila pulang ke rumah, tidak ada lagi isterinya yang tercinta. Ini Rasulullah SAW terpaksa memutuskan untuk berdakwah di luar kawasan Mekah. Kerana dengan pemergian Abu Talib, kaum musyrikin Mekah menjadi lebih berani dan gangguan mereka adalah lebih ganas lagi. Satu hari, baginda memutuskan untuk pergi ke Taif untuk berdakwah ke sana. Baginda ditemani oleh Zaid bin Harith. Zaid adalah anak angkat dan pembantu kepada Rasulullah SAW. Zaid adalah satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pergi bertemu dengan pemimpin penduduk Taif dan mengajak mereka kepada Islam. Baginda juga memohon sokongan dan bantuan. Rasulullah SAW berada di sana sekitar 10 hari. Pemimpin penduduk Taif terdiri daripada 3 beradik. Mereka bertiga bukan sahaja menolak dakwah baginda, tetapi telah menolaknya dengan cara yang sungguh biadab. Saudara yang pertama berkata, "Aku akan mengoyak kain Kaabah jika benar Allah menghantar kamu sebagai Rasul." Saudara yang kedua pula berkata, "Tidakkah Tuhan punyai pilihan orang lain selain daripada engkau? Tidak adakah orang yang lebih baik dari engkau?" Saudara yang ketiga pula berkata, "Aku tidak boleh bercakap dengan engkau, kerana jika betul engkau seorang Rasul, maka engkau adalah seorang yang sangat penting. Aku tidak layak bercakap denganmu. Dan jika tidak, aku tidak layak bercakap dengan seorang penipu." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Maka sekiranya kamu tidak mahu menerima sarananku, maka aku minta pertemuan ini dirahsiakan." Ini kerana jika penduduk Mekah tahu, ia akan menambahkan lagi tekanan terhadap Rasulullah SAW. Biarlah penduduk Mekah tidak mengetahui. Namun, sikap buruk pemimpin Taif sengaja menyebarkan berita penolakan mereka. Bukan itu sahaja, mereka telah menghalau Rasulullah SAW dan menyuruh penduduk negeri mengganggu Rasulullah SAW, termasuk mengherdik dan membaling batu ke arah baginda. Rasulullah SAW terpaksa beredar dengan cepat dan Zaid terpaksa melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya sehingga mereka berdua cedera sehingga darah mengalir dari tubuh mereka. Setelah melepaskan diri, baginda berdua berteduh di bawah pohon anggur. Dengan penuh rasa sedih, Rasulullah SAW telah berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Kepada siapa Engkau menyerah diriku? Adakah kepada orang yang jauh tetapi bermasam muka kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai diriku? Tetapi jika Engkau tidak murka, maka aku tidak peduli." Kemudian Rasulullah SAW memohon keampunan dan mengatakan, "Tiada daya serta kemampuan melainkan dengan keizinanmu." Kemudian turunlah Jibril bertemu Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah telah memerhati dan mendengar apa yang berlaku. Aku datang bersamaku 2 malaikat,
dan engkau perintahkanlah apa sahaja. Niscaya malaikat-malaikat ini akan melaksanakannya, termasuk jika kamu mahu diangkat 2 buah gunung dan menghancurkan mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak mahu akan perkara itu." Rasulullah SAW berdoa dan mengharapkan ada di kalangan mereka dan anak cucu mereka yang akan menerima Islam pada suatu hari nanti. Begitulah tinggi sekali akhlak Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang ke Mekah, sedang baginda membaca Al-Quran, beberapa jin telah mendengar dan tertarik dengan bacaan Rasulullah SAW. Ini diberitakan di dalam Al-Quran. "Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan.'" Surah Al-Jin ayat 1. Ketika Rasulullah SAW ingin kembali memasuki ke Mekah, Rasulullah SAW terpaksa mendapatkan perlindungan dan telah mengutuskan wakil baginda untuk bertemu Al-Akhnas Syuraik. Tetapi permohonan baginda telah ditolak. Kemudian bertemu Suhail bin Amr, juga ditolak. Kemudian bertemu Mut'am bin Uday dan permohonan baginda diterima. Rasulullah SAW bermalam di rumahnya. Keesokannya, Mut'am mengarahkan beberapa anak beliau membawa pedang menemani dan melindungi Rasulullah SAW untuk pergi ke Kaabah. Abu Sufyan yang berada di situ bertanya kepada Mut'am sama ada hanya memberi perlindungan atau menjadi pengikutnya. Apabila Mut'am memberitahu sekadar memberi perlindungan, Abu Sufyan menerima perlindungan tersebut.